jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Amma ba'd. Tuan Imam Musi dan seluruh tuan kuasa surau surau apa nama? Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, hadirin, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukurkan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tengok anak-anak ada di surau ni, maknanya sekira-kira dah balik sebagaimana biasa lah tu. Sekira-kira lah. Bila tengok gambar di Mekah tu macam tak ada orang pula. Bila punya gambar tu Allahu a'lam. Ala kulli hal, tuan-tuan, alhamdulillah, mula minggu depan minggu satu lagi di tuan-tuan puas lah solat jarak. Minggu satu lagi tak ada dah, takut tak merasa lagi solat jarak. Mudah-mudahan. Kadang-kadang ada perkara dalam kehidupan kita ni kita perbetulkan dengan melalui satu suasana yang luar daripada kebiasaan. Kerana sifat manusia ni dia begitu. Kerana itu kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hatta para nabi-nabi terdahulu pun, mereka membawa risalah Islam. Kerana Islam ni bukan Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak. Risalah Islam ini pada setiap para nabi. Dan kalau kita melihat kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sebagai dakwah lah, tetapi tujuan daripada dakwah itu ialah islah, memperbaiki manusia. Dan itu kalau kita baca dalam sejarah para nabi ni, kebanyakan mereka ditarbiah dengan mengembala kambing. Ya. Kalau kita baca dalam sebahagian kitab sirah, ada diceritakan. Dan di antara hikmah ni ialah kerana perangai kambing dia jenis, dia tak betul selalu. Kalau tuan-tuan tengok, jangan tengok kambing kat Malaysia ni. Kambing kat Malaysia ni kambing taat, kan? Lagi kambing yang atas kuali sini tu, kat luar tu, memang taat sungguh. Kambing Malaysia ni, saya kita kambing duduk dalam kandang. Saya kebetulan sempat dulu ngaji di Jordan tu, tempat saya di kampung semua. Kawan-kawan ngaji pun, ustaz kita pun tak pernah pergi, kerana kampung hulu 200 km lebih kurang daripada kita panggil ibu negara Jordan tu, atau Bandar Aman. 200 kilo dia, benda pun tak di situ, jadi orang nak pergi pun malas di kampung. Dan apa yang disebut oleh para ulama itu dapat saya tengok. Kadang orang mengembala kambing, orang mengembala kambing itu kan, dia bukan dia yang dipanggil apa, dia yang atur kambing itu, tidak. Biasanya kalau orang mengembala kambing, dia ada anjing seekor. Kambing ni dia akan ikut anjing. Jadi anjing tu berjalan depan, kambing mengikut ke mana kambing tu pergi, kepada anjing tu pergi. Tu yang canggih tu. Kambing ikut anjing. Pengembala ni kerja dia apabila kambing ni merayap tempat lain. Maknanya kambing jalan ke sana, ada 3 ekor merayap di situ. Tu kerja pengembala. Dia kejar 3 ekor tu, dihambat balik masuk dalam grup. Tapi tak selesai gitu. Selagi tak masuk kandang balik, elok jalan, kan keluar pula 4 orang pula, 4 ekor. Dia pergi belah sini pula, hambat pula turun. Sekarang 2 ekor ke situ, tarik dia. Itulah seterusnya. Dan itulah hari-hari. Sama kita manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok para ulama kita membetulkan kita, dia betul sekejap, tu mengarut balik. Dulu elok ngaji lelaki semua, kan? Masa itu Delta lah, Delta. Sekarang dah Omicron, tak ada ngaji dah, joget je. Mesti begitu. Sebab tu hari ni InsyaAllah tak lama lagi saya merasa adalah, misal saya balik pada Mekah, di Mekah merapat je. Masa dia kata tak rapat tu pun orang rapat je, kan? Dia rapat sekejap,
Lepas tu tak rapat, sekarang dia tu rapat je, kan? Masa tak rapat tu pun rapat dulu. Tapi bergantunglah pada orang. Cumanya bila kita rapat tu tak adalah pula orang sebelah tu lari. Gitu. Tapi maknanya kita nak memahamkan tentang saf tu. Mudah-mudahan dengan pengajaran kita yang sebegini, mudah-mudahan lepas pada ni kita belajar betul-betul lah bab saf. Begitu. Jangan lagi sembahyang jarak sana. Pasal 2 tahun dah jarak. Makna pasal ada di kalangan masyarakat kita, tak kata orang Putrajaya lah, dan tempat lain. Biasalah tuan ceramah Putrajaya mengata orang Peldang. Ceramah Peldang mengata orang Putrajaya. Standard lah tu. Nah, maknanya ada sebahagian masyarakat bila solat sepatut saf tu dirapatkan. So Nabi sebut tu, so itu imam suruh tu sawu sufufakum. Sunnah tu, hadis Nabi sebut, kan? Nabi pesan sembahyang nazuk sawu sufufakum, kan? Kerana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan rapatkan saf-saf kalian, kalau tidak Allah akan bolak-balikkan hati-hati kalian. Jadi makna rapat. Rapat tu kan rapat saja, tak boleh rapat betul. So disebut tadi, makna puas dah kita 2 tahun sembahyang jauh-jauh. Dulu lagi jauh, kan? Siap boleh buat rumah tengah-tengah tu. Sekarang okey lah, maknanya insya-Allah. Tetapi kita sebut kadang-kadang manusia ni pengajaran untuk dia kena datang dalam keadaan begitu. Tengok kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, pengajaran bukan biasa-biasa. Tu duduk lagi kan, Lut mati, dia duduk tunggu situ lagi, kan? Masuk duduk tunggu situ tu pasal tak boleh ke mana dah. Yang atas dibawa ke bawah, nak pergi ke mana? Jadi bergerak, kan? Diterbalikkan Allah Ta'ala. Tujuannya kerana nak mengajar. Itu yang Allah sebut dalam Quran surah Yusuf, kata siapa? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pada kisah para nabi yang terdahulu itu adalah pengajaran bagi orang sendiri. Kita sama. Saya pergi tadi di Kelang, di Kuala Lumpur ni bertendang sikit, Selangor wara sikit, kan? Selangor sekarang saya tak sempat lah tuan lagi nak rasa sembahyang Jumaat kena booster ni, kan? Saya Selangor gitu kan, mana tak ada booster tak ada masuk, tak sempat. Sebab saya balik kena kuarantin pula. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, ini dah bebas dah. Takut tuan-tuan risau pula mampu aku. Saya beritahu tadi dengan orang, saya kata arahannya supaya orang yang nak sembahyang Jumaat hendaklah maknanya sudah mendapatkan 3 dos ataupun booster, kan? Itu sahaja banyak bising lah. Itu arahan, ikut je lah. Jadi mana kalau orang jadi JK surau ke masjid ke, buat je lah. Kan arahannya naklah dipastikan 3 dos, betul tak? Jadi orang nak masuk, cek berapa dos, 3, masuk. Kan dia suruh pastikan. Tuan-tuan faham ke tidak? Arahannya kan dipastikan. Pastikan lah, kan? Cek berapa dos, 3, masuk. Cek 3 kan, masuk. Ya. Itu kan arahan je. Mesti dah ikut. Encik 3, tak, saya 1, balik. Pasal jelas. Tuan faham ke tidak? Kan arahan gitu. Melainkan arahan hendaklah dicek mas sejahteranya.
Faham? Jadi kerja kita bukan nak pergi cek Sembilan Sejahtera, tak. Itu kerja KKM. Kerja kita memastikan saja. Encik 3, 4. Encik masuk, jangan keluar-keluar. Selepas 4. Itu keedahnya. Bukan benda, tuan-tuan. Kita kadang-kadang ada perkara kita yang sepatutnya kita ketat, maka kita ketat. Idza daqal amru ittasa'. Ini kaedah kita pakai dulu pun. Masa mula dulu. Saya ingat lagi. Masa awal-awal Delta pun tak lahir lagi masa tu. Masa tu baru lahir Covid. Abang sulung dia. Masa tu di ATM, ingat lagi. Dia tanya dia, Ustaz, bagaimana pandangan? Saya kata, itu kaedah. Idza daqal amru ittasa' wa idza tasaddaq. Bila suatu perkara itu sempit, maka hukum jadi luas. Makna hukum jadi luas. Dulu ataupun merapatkan soft itu hukumnya sunat, tetapi dia dituntut. Dia tidak sampai membatalkan sembahyang, tak. Hukum itu jelas. Tetapi dalam keadaan begini, maka tak apa. Hukum kita ambil yang ringan sedikit, mengatakan sah solat. Okey, ketika itu keadaan sempit. Sana tumbang, situ tumbang, situ tumbang, sana tumbang. Sekarang keadaan itu luas. Hukum tu mesti sempit kembali. Maknanya sempit kembali itu kan maknanya tak ada kompromi, tak. Berarti kita kembalilah balik kepada yang asal. Buktinya di 1 hari bulan. Adakah 1 hari bulan hukuman tu mati? Tuan-tuan faham ke tidak? Kan, cuma itu ijtihad pemerintah. Ikutlah, tak ada masalah. Kan? Kita pun tak kan, kenapa 1, kenapa tak 29? Kan? Yang tak ada kerja, bukan sibuk, tikai orang punya kerja, buat apa? Cuma kita nak faham. Itu kadang-kadang konsep orang panggil straight tak bertempat, keras tak bertempat. Tetapi kita galakkanlah kaedah untuk penjagaan kendiri, kerana kita akan hidup, benda ni akan wujud dengan diri kita. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi contoh, saya lama dah cakap benda ni. Kita tahu kita batuk, tutuplah mulut. Kan itu Nabi suruh, bukan KKM suruh. Bersin, suruh lagi dengan tangan kiri. Itu Nabi suruh, bukan KKM. Ada tuan baca ke KKM? Sekarang suruh pakai mask tu. Nabi suruh lama dah. Jadi kalau kita tahu kita bersin, ambil kain tutup lah. Mask lah tu. Cuma sekarang tak payah tutup kain, bersin je lah mask tu. Maknanya sama, basuh tangan, bersih. Ini perkara yang memang Nabi suruh lama dah. Dan kalau tuan-tuan ingat, di awal dulu banyak dulu ulama-ulama yang menyentuh, bahkan ulama-ulama Al-Azhar menyentuh tentang membersihkan tangan dengan berwuduk. Sebelum berwuduk kita bersihkan tangan. Ini semua adalah tuntutan juga. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, Allah bagi kita kekuatan untuk kita kembali mengimarahkan tuntutan agama ni, insya-Allah. Dan kebetulan kita pun malam ini pada nisfu Sya'ban. Saya sikitlah tuan-tuan sentuh nisfu Sya'ban ni sebelum kita masuk tajuk kita. Sebab saya dengar tadi pun tajuk apa nama ni, sambutan ni dah round yang kedua ke round ketiga? Tiga, yang terakhir, yang keempat. Maknanya alim lah, apa benda lagi nak belajar. 4 kali tuan cerita surat merah, tak faham tak? Ya. Cuma dalam hadis nisfu Sya'ban ni ada satu benda lah yang saya nak highlightkan.
Ibn Hibban dalam sahihnya dia menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah melihat hambanya atau makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah ampunkan dosa hamba-hamba. Maknanya Allah melihat hamba-Nya yang beribadah, yang beramal. Kan itu ada pandangan ulama yang menyebut tentang keistimewaan. Antaranya Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia disebut tentang amalan-amalan sepanjang tahun. Cuma ulama berbeza bagaimana amalan-amalan itu dilaksanakan. Cuma yang saya nak sebut ialah pertama, yang kita nak faham bila menyebut tentang bulan Sya'ban, hadis Ibn Hibban dalam sahihnya disebut fayaghfiru li jami' ataupun fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah mengampunkan seluruh hamba. Jadi itu kunci dia. Artinya ia soal keampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu cantik agama ni tuan-tuan. Sebenarnya Allah nak ampunkan dosa orang aja. Kita wuduk dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Syekh Idris Al-Marbawi dihuraikan panjang lebar dalam jilid yang pertama dalam kitab Bahrul Mazi. Kata Nabi, siapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian menitis air daripada anggota wuduk, tangannya, mukanya, kakinya, dan setiap titisan itu menguburkan dosa-dosa sehingga titisan yang terakhir, mana sehingga kering. Maknanya orang berwuduk, Allah ampunkan dosa orang berwuduk, dosa tangan, dosa mata, dosa kepala, telinga, Allah ampunkan dengan sebab wuduk. Satu sunat kita tidak mengeringkan anggota wuduk. Itu pun kalau bukan musim sejuk lah. Kalau salji tuan-tuan buat begitu, takut tuan-tuan punya hidung bertanggal pula, saya beku sekali dengan hidung sekali. Cuma sunat. Kenapa? Kerana gugur dosa daripada anggota wuduk tadi. Baik, artinya apa? Allah nak ampunkan dosa. Sebab itu nisfu Sya'ban ini Nabi sebut fayaghfiru li jami'i khalqi, maka malam itu Allah mengampunkan dosa orang yang minta ampun. Tetapi dia ada exception. Ini orang kena tengok. Yang kadang orang seronok je bukan kan? Dia tak perasan exception. Semua orang tuan-tuan malam ni jemput, kita dia buat sikit kambing apa tu? Bukan kambing gulik tu dia panggil. Tu kambing apa tu? Kambing perap. Nak kata bakar tak bakar, kambing grill. Jadi malam ni semua dia jemput lah. Lepas daripada ceramah ni, kita ada kambing grill kat luar tu. Kecuali yang tak dapat. Faham? Maksudnya semua dijemput kecuali tak dapat. Jadi kalau lepas ceramah, kita tengok memang penceramah je makan. Maknanya tuan-tuan tak dapat lah tu. So, kecuali. Tuan faham ke tak? Itu contoh. Sebab itu Nabi sebut illa. Itu dia panggil exception. Jangan syok sangat. Dengar, kambing. Tak kan, kecuali yang tak dapat. Siapa tak dapat? Selain daripada ustaz. Faham tak? Tak payahlah WhatsApp dulu. Alhamdulillah malam ni kambing ke tidak. Faham betul. Kecuali. Mana ada exception, pengecualian. Jangan syok sangat. Siapa? Illa li musyrikin, orang yang syirikkan Allah Ta'ala. Main orang yang menyekutukan Allah Ta'ala.
Syirik ni, itu kadang-kadang kita ni beramal syok sini, kita rasa macam terangkat, terapung kita rasa. Hakikat ni tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala. Itu yang kita risau. So itu Nabi sebut. Au musyahini, atau orang yang bermusuhan. Maknanya 2 orang ke 3 orang ke, satu presiden ke, presiden 11, semua musuhan, semua pun Allah tak pandang. Faham tak? Oh majid. Kadang kita syok. Kelahi gitu juga. Ingat ni Nabi sebutkan, saya sebut. Nabi kata illa, maknanya istisna. Artinya kalau engkau masuk dalam kelompok itu, maknanya Allah tak pandang kau. Kita beramal, Allah tak pandang, apa beza? Sama macam orang yang kat dapur sibuk masak, orang tak makan, sakit hati ke tidak? Orang balik semua makanan tak makan. Kami ni termasuk yang dikecualikan, tadi kata dia. Merajuk betul nampak tu. So tu Nabi sebut kena berhati tu. Jangan kita syok. Sama bila Nabi sebut dalam hadis, apa nama? Hadis tersebut as-salawatul khams. Ni belum start lagi tajuk kita. Belum. Ni mukadimah belum. Nabi sebut as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu wal jumu'ati, sembahyang Jumaat ke Jumaat. Ramadan la Ramadan, puasa ke puasa. Oleh Ramadan tu sudah sampai Ramadan tu sudah. Kemudian wal umratu lil umrati, satu riwayat umrah ke umrah, satu riwayat sebut itu. Nabi sebut solat waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, kemudian umrah ke umrah, mukaffiratun lima bainahum, sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa, kita asal tadi dosa, tadi sembahyang maghrib, Allah ampunkan dosa. Kan seronok. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut idzajtuni batil kabair, sekiranya orang itu meninggalkan dosa besar. Sebagian ulama dia menyebut bahawa yang diampuni dosa-dosa kecil, dosa besar tak masuk. Kalau kita tengok sebahagian ulama mensyarahkan hadis tu, kaitannya ialah orang yang masih terusan dosa Allah tak ampun. Jadi tak usah nak act sangat. Faham? Jadi maknanya ada dipanggil istisna, pengecualian. Ada syarat. Kalau yang tu disebut syarat. Idzajtuni batil, sekiranya. Jadi sama lah. Jadi kita malam ni bukan beramal saja, orang kita beramal suka, naik orang pun suka. So yang suruh rajin, curi selipur orang, selipur ustaz pun siapa pun. Contohlah tuan-tuan. Jadi maknanya dia mengarut pun dibuat, baik pun dibuat. Dia tak faham konsep. Kaedahnya buat kebaikan, tinggal kemungkaran. Konsepnya begitu. Itu yang hari Jumaat kan sebut kan, bertakwalah kepada Allah kan? Dengan apa nama, melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Jadi maknanya kena begitu. Habis sikit je lah pasal bulan Rajab. Tadi doa pun kita dah baca. Doa tu tak payah otor lah, baca je Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban, walaupun Rajab dah habis dah. Setengah orang dia otornya Allahumma barik lana fi Rajab dah habis, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajabnya mana? Tak apa, doa. Mudah-mudahan hari tu Rajab tak bagus, tapi kerana kita doa, Allah berkatkan juga Rajab kita. Kan? Doa kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi baca balighna Ramadan, sampaikan bulan Ramadan. Saya baca dua tadi kerana ada dua hadis.
Satu lagi yang kedua, kalau tuan-tuan dengar betul-betul tadilah, tapi saya pun tak tahulah tuan-tuan dengar ke tidak. Yang kedua saya baca wa barik lana fi Ramadan. Kerana matan begitu hadis ni. Nabi doa yang kedua dalam riwayat yang lain, dan berkatkan Ramadan kami. Tadi sampaikan, yang ni berkatkan. Itu yang kedua. Sikitlah tuan-tuan ni berkaitan dengan Syaban. Baik, tuan-tuan sekalian, saya tengok tajuk ni bagus juga. Sebab saya perhatilah, banyak di kalangan ulama, ataupun kita sebut ramai ulama yang apa nama ni, dia panggil kita sebut sebagai, dia panggil learn, mempelajari tentang hikmah daripada Isra' Mi'raj. Sebab itu kalau tuan-tuan baca banyak, misalnya seorang ulama di Jordan, Doktor Allahyarham, meninggallah, dia menuliskan Isra' Mi'raj ni pada sudut pandang nilai Aqsa itu, sehingga dia ni terkenal di Jordan sebagai seorang ulama yang begitu kuat memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Doktor belum sampai, sekejap lagi lah tuan. Maklum sajalah, bawa balik pada Mekah, lambat ke Petubang. Maknanya dia melihat sudut pandang Aqsa. Sebahagian ulama melihat pada sudut pandang Madinah, kerana dalam peristiwa itu Nabi SAW bukan dilihat, bahkan turun dalam Syekh Atiyah Saqar dalam hadis sahih riwayat Imam Baihaqi, dia menyebut bahawa riwayat itu menyebutkan tentang Nabi SAW ketika perjalanan menuju ke Masjid Al-Aqsa. Aqsa ni kenapa makcik? Oh makcik, kenapa dipanggil Masjid Al-Aqsa? Tak ada harapan. Itu macam itulah. Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Itulah dia kata dia. Lain-lain kali gambar pun salah. Ingat, gambar pun salah. Yang kuning tu kan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa belakang yang kuning tu, yang buruk tu pun bukan Masjid Al-Aqsa. Bukan? Di bawah. Kalau tuan-tuan pergi sembahyang situ, consider lah macam tu pergi Masjid Quba. Ini Quba di Madinah. Tuan sembahyang, consider semualah Masjid Quba. Dan sebenarnya Masjid Quba tu kecil je. Zaman Nabi SAW buat tu kan besar sangat. Tak, kecil je. Nabi sendiri pun angkat batu. Sahabat lain, Abu Bakar pun angkat. Sebab Masjid Quba ini kata para ulama sebagai nak menunjukkan kebersatuan. Satu mula-mula buat masjid, dan bukan Nabi angkat seorang atau sesiapa mengangkat begitu je, tak. Nabi angkat, Nabi letak batu. Abu Bakar tak, Umar, Aus, Khazraj, semua rasa kebersamaan. So itu lawan pada Masjid Quba ni Masjid Putra pula. Apa hal kena Masjid Putra? Masjid Dirar. Masjid Dirar ni seberang jalan sana. Kalau ikut riwayatnya, seberang jalan tu ada kawasan lapang. Nak cerita pun payah, tuan-tuan register je lah. Maknanya orang buat masjid lain tujuan nak mengganggu objektif Rasulullah SAW untuk menyatukan orang Madinah. Jadi sebab itu Nabi solat di Madinah dalam perjalanan ke Masjid Aqsa. Dipanggil Masjid Aqsa kerana Masjid Al-Aqsa yang jauh. Hujan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Nabi. Sini tak banjir kan? Alhamdulillah. Okeylah tu. Tu sekarang hujan, tanya dulu. Sini banjir. Kalau banjir, baliklah. So itu dia panggil Aqsa. Aqsa ni mana yang paling jauh. Masjid Haram ke Masjid Aqsa jauh, 1 bulan perjalanan. Kan? Naik unta tu jalan kaki lagi lama.
Naik unta. Unta pun bukan unta yang tuan-tuan pergi melawat ladang unta tu. Itu unta apa dia hal. Pergi Mekah. Ladang unta pergi dulu. Sekarang tak ada dah. Ada pun kat luar tu dah illegal. Dulu legal dekat dalam. Unta, saya tengok tuan. Unta tu lari. Unta yang orang buat susu tu lari. Saya tengok, sudah, lari pula unta tu. Macam mana tuan punya unta tu panggil unta tu? Dia buka Pepsi. Sungguh, depan mata saya. Dia buka Pepsi, datang balik unta tu. Gila babi unta sekarang. Main ni, kalau unta ni unta kecil manis. Ini tak ada harapan. Tengok. Nak sebut perjalanan tu, main unta yang gagah lah sebulan. Saya tu panggil Aqsa. Jadi Nabi SAW solat di masjid ataupun di Tabah. Masa itu dipanggil Yathrib. Tapi sekarang jangan panggil Yathrib. Kerana Nabi kata siapa panggil Yathrib Madinah dengan Yathrib, fastaghfirillah, bertaubatlah kepada Allah. Jangan fa innahu tabah. Dia bukan Yathrib, dia adalah Tabah. Dan Yathrib menunjukkan kepada perangai orang munafik. Dia adalah Tabah. Itu bunyi apa guna? Nak azan ke apa? Bunyi azan. Azan dulu. Mentukang azan. Isra Mi'raj. Adik. Tak payah tukang. Siapa-siapa je lah azan tu. Tidak saya je azan. Pakai ni. Dah. Sambung sikit tuan ni. Hari hujan nampak ni, tak boleh balik.
Sebab itu ada sebahagian ulama yang pandang dari sudut Madinah itu sendiri. Tapi di sana ada juga ulama yang membincangkan Isra dan Mi'raj itu pada sudut pandang ibadah solat. Kerana di antara istimewanya Isra Mi'raj ialah pensyariatan ibadah yang berlaku di langit setelahnya. Kerana semua ibadah pensyariatannya di bumi. Bukanlah masuk di langit di bumi itu artinya syariat itu syariat langit, tak. Atau yang ini syariat bumi, tak. Kerana semua pensyariatan ibadah yang lain Sayyidina Jibril AS turun ke Nabi dan Nabi berada di bumi. Tetapi pensyariatan solat Nabi SAW dibawa ke langit. Tu satu istimewa. Tetapi ibadah solat itu sendiri sudah pun ada sebelum Isra dan Mi'raj. Kan itu kalau ditanya sebelum pensyariatan solat apakah Nabi solat? Maka jawapannya ia solat ataupun ibadah solat sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu solat di waktu pagi dan solat di waktu petang. Ada orang dengar macam ni, kata kalau kekal yang asal pun bagus juga. Jadi maknanya ibadah solat dosa. Kan itu satu perkara tuan-tuan, Allah istihad di dalam Al-Quran. Pak dia makin panjang ceramah, tapi tuan-tuan duduk sini kan, surau ni untuk orang blok belakang ni duduk itu baliklah. Disebut dalam surah Al-Mu'minun, apa Allah beritahu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah. Cuma bahasa Arab ni dicanggih. Bila disebut satu-satu perkataan, dia memberi makna. Perkataan tu memberi makna. Bukan makna tu maksudnya terjemahan bahasa Melayu ni begitu, tak. Dia membawa makna yang tertentu. Azan tadi muazzin sebut hayya 'alal falah gitu. Kan? Makna maksud falah berjaya. Tetapi di dalam bahasa Arab perkataan berjaya itu juga disebut sebagai najah. Najah. Kita ada anak-anak najihah, najah, khairun najah, najih, apa lagi? Macam-macam. Itu berjaya juga. Tetapi kenapa digunakan perkataan falah, aflah, falah, lagi apa? Muflih. Kenapa digunakan perkataan falah? Pertama dalam azan, yang kedua dalam ayat itu sendiri, qad aflahal mu'minun. Kerana kata para ulama, falah itu memberi makna kejayaan dunia dan akhirat. Nampak? Tapi tuan-tuan jangan tukar nama pula. Sian anak aku. Tapi najah Ustaz, dunia. Najah itu berjaya, tapi maksudnya jaya dunia lah. Tapi taklah maksud anak kita najah tu jaya dunia je, tak. Kadang yang nama falah lagi mengarut daripada najah tu. Bukan itu, nak memberi makna perkataan. Sebab itu bila Allah guna qad aflahal mu'minun, berjaya dunia dan akhirat. Siapa?
Selepas ayat itu terus, alladzina hum fi solatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat. Very clear. Maknanya apa? Soal kita nak tahu kita ni berjaya ke tidak, kita ni successful people ke bukan, tuan-tuan tengok solat dulu. Tapi memang betul pun, betul. Cuba tanya diri kita, adakah kita satisfied dengan pencapaian kita sedangkan solat kita cacat merubut? Contoh rasa satisfied? Maknanya ada tak rasa menung sampai bila aku macam ni? Sedangkan sijil macam-macam, sedangkan jawatan macam-macam. Kerana hakikat kejayaan dunia dan akhirat, maksudnya orang takkan rasa kita sebut apa ke benda orang putih cakap, dia satisfied tu itulah maknanya satu kepuasan pada dia kan. Bila mana dia tengok solat dia tak sempurna, semua tu kan. Kita jumpa banyak orang lah, yang kaya, yang berpangkat, yang hebat, dia kata at the end bila dia jadi orang yang jaga sembahyang, jaga itu kerana khusyuk ni dia ada kaitan juga dengan soal lambat cepat. Tuan-tuan cuba sembahyang lagi 3 minit nak asar waktu zuhur, faham tak? Biasa buat kan, sekejap lagi lah, sekejap lagi, masak dulu, sekejap lagi, kau maghrib terus. Cuba kita sembahyang ujung kan, sesuai ujung, standby. Berapa minit lagi asar? 10 minit, biar tahu. Berapa minit? 7, okey sikit lagi. Berapa minit? 4, sembahyang, cuba sembahyang. Tuan-tuan rasa khusyuk ke tak khusyuk? Allahu Akbar, 9 minit ke belum? Dia takbir tu dikira 9 minit ke tidak? Habis sembahyang kita. Sebab itu solat khusyuk dia ada kaitan dengan solat awal waktu. Solat khusyuk dia ada kaitan kerana orang yang bila dia solat azan, dia solat, dia akan rasa lain, berbeza dengan orang yang solat alah tak payah orang Tuhan kita lah, alah buat tak biasa pula, nyampah sih. Tuan ni macam semua jadi imam pula kat surau ni kan? Tapi betul kan, hatta bukan ujung pun, tuan-tuan tengah-tengah pun kadang rasa kejap lagi lah, macam-macam benda tu. Tapi dia tak sama dengan kalau kita solat awal waktu. So itu kaitan khusyuk. Jadi saya nak sebut tentang solat ni, pertama kita sebut Isra Mi'raj di antara kata para ulama buah tangan terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah solat. Kerana solat itu ialah Mi'raj al-abdu ila rabbih, ialah Mi'raj. Maknanya Mi'raj ini artinya sebagaimana Rasulullah SAW dibawa ke langit, maka begitu juga kita seolah-olahnya ketika solat itu kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kata para ulama, di mana? Ketika sujud. Sebab kata Nabi SAW, sujud waktu yang paling hampir dengan hamba ni ketika sujud. Maka kata Nabi, fa'aksirul doa, perbanyakkan untuk berdoa. Kerana waktu sujud, waktu sujud itu waktu hampir. Itu yang dia Mi'raj tu. Sebab tak? So itu disebut para ulama sebagai Mi'raj. Kerana ketika itu ialah waktu yang paling hampir kau dengan Tuhan. Fa'aksirul doa, banyakkan. Cuma ulama bagi guide. Pertama, jangan jadi imam. Bukan jangan jadi imam, masa jadi imam janganlah panjang doanya. Naik makmum, ada makmum dia tak boleh lama. Dia memang 3 tasbih, subhanallah alamin, subhanallah alamin, subhanallah alamin, lebih kentut.
Dia punya level 3 tasbih je. 3,5 kan 7. Subhanallah. Habis. Tak guna punya imam. Di situ jadi imam tak boleh. Kan Nabi pernah tegur sahabat. Sahabat baca panjang. Kedua, bagus jangan ketika solat Jumaat berjemaah, kata para ulama. Maknanya kau bukan jadi imam, kau makmum, tapi kau solat berjemaah. Kenapa? Khawatir menimbulkan sangkaan sama ada kita atau orang sebelah. Kita mungkin jadi riak. Ya, kita sujud dalam orang sebelah, dia ni cepat betul bangun. Sempat pula kita besok jawab masa sembahyang. Yang orang sebelah pula ignore, lama menor sujud. Ni sujud ke mati? Macam sebab itu kalau sembahyang sendiri, maka panjangkan masyita, ikut bosku. Ya, betul sujud. Aqrabu ma yakul 'abd inda rabbi wa huwa sajidun fa aktsaru du'a. Tempat paling hampir hamba dengan Tuhan ni ketika sembahyang, sujud. Jadi sebab itu dia special. Sebab itu disebut solat adalah kita panggil standard kita. Orang tanya saya, kata, Ustaz, ramai dulu Ustaz kahwin dulu. Ustaz bila dah kahwin? Kata, sibuk tanya kita dah kahwin. Kau kahwin lah. Kau sibuk tanya aku kenapa? Saya kata, saya rasa solat saya tak sempurna lagi. Dah sempurna solat besok, saya kahwin seorang lagi. Macam maknanya kalau solat belum sempurna, kahwin lagi bayar. Solat tak boleh jaga, nak jaga bini seorang lagi. Dari mana? Faham tak? Perempuan susah. Yang kita tengok memang tak kahwin dengan lelaki saya ni, kata tak pernah sempurna solat dia. Sebab itu kan itu tanda, kita panggil dia punya benchmark. Kita ni nak ukur kejayaan kita pada solat, sejauh mana solat kita. Tapi kalau dalam sembahyang pun ada benda tak faham lagi, saya rasa lambat lagi tu nak berjaya tu. Sembahyang berapa puluh tahun dah kita, makcik kat 20 tahun bang, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sehari Fatihah 17 kali baca. Sehari. 10 hari 170. Sebulan 510 kali. Sebulan. 10 bulan 5,100 kali. 10 bulan. 12 bulan 6,200. Setahun 6,200. Sembahyang betul 10 tahun 62,000. 10 tahun 30 tahun antum kalilah. Ni ingat kalau matematik tu, maknanya berkali-kali baca. Dalam orang mengaji, dia panggil ilmu pedagogi, antara kaedah mengajar ialah latih tubi. Latih tubi ni dia panggil repetition. Ulang. Takkan tak faham lagi. Macam tu kita punya, dia panggil standard ataupun benchmark. Kita kena menung 40 tahun dah tak faham lagi Allahu Akbar maknanya. Tunggu penuh tuan-tuan. Allahu Akbar pun tak tahu. Allahu Akbar maksud apa? Allahu Akbar kata dia. Kan tahu. Jadi makna itu benchmark. Itu yang pertama. Ya. Kedua. Pertama, solat tu adalah ibadah istimewa kerana Nabi terima langsung di langit. Nabi terima langsung solat. Kedua, benchmark solat. Itu benchmark untuk kita. Jadi kita tak usah ambil lagi.
jawatan naik ke, pangkat naik, grade naik, KWSP keluar naik. Tuan-tuan tak ada ingat government mana ada KWSP, tengok je lah. Saya besok nak keluar dengan nak makan es krim. Saya tak faham orang kita. Dia nak keluar KWSP pun nak cerita dalam Facebook. Kau keluar je lah. Kau cerita nanti penyamun tunggu kan tak pasal. Tak ada kerja orang kita. Dua. Yang ketiga, solat ini perkara yang mula-mulakan dihisap Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sudah ni. Sebab itu Nabi besar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Supaya besok apabila dihisap, di apa nama, audit, tu bahasa dia kan. Bunyi hisap ni macam tak berapa sangat kan, di audit kan takut tu. Ada apa hari ni bang? Audit, saya tak sarapan hari ni. Hai, audit tu tak sarapan, tu baru audit pejabat. Yang datang pun audit elektrik, bukan audit file, audit elektrik. Dia panggil audit bangunan kan, ada kan audit bangunan. Itu pun tak lalu sarapan kat rumah. Ini audit sembahyang, muntah hijau kita nak jawab ni. Tak sungguh. Ni saya bukan kata tuan-tuan lah, saya pun, kita lah maknanya. Satu Nabi kata solat sebagaimana aku solat. Kita ikut siapa? Entah, saya tengok orang depan saya sembahyang macam tu, cerah masa depan. Kena belajar. Maksudnya belajarlah. Satu saya dulu lah tuan, di tempat saya pun ada surau juga. Saya pesan ada orang, solat itu mata pelajaran wajib, mesti ada tiap minggu. Mata pelajaran lain boleh tukar-tukar lah. Minggu ni ada sirah, minggu depan ada tasawur ke, contoh kan. Kita tak belajar tasawur, sejarah adalah, sirah juga, tasawur tak ada kan. Jadi itu tak apa, kita tukar-tukar. Solat mesti tiap minggu ada. Yang kedua, ngaji pun mesti ada tiap minggu. Betul. Sebab solat tu core business. Kita ada semua mengaji dalam surau, sembahyang tak ada. Kena dia lah fokus satu-satu. Habis buku ni tukar buku lain. Dia mula dengan buku ni nipis lah, tak payahlah cerita tinggi benar. Ingat, tak ada makna. Saya mengajar satu tempat dulu pakai kitab Fiqhul Manhaji, ingat, pun tak adalah tebal sangat. Cuma bila dia dah terjemah tebal, dia terjemah dia terbalik. Buku asal dia tebal, kitab Arab dia, kitab Melayu dia nipis pula jadi dia. Beli satu surah, beli dekat 60 buah. Lepas tu satu buku pun tak ada. Buku tak jumpa Ustaz kat mana. Lama lepas tu ada yang jumpa Ustaz, kata alhamdulillah jumpa buku saya. Mana jumpa? Dia kata mujur tayar kereta saya bocor. Sebab saya tukar tayar spare, rupanya buku tu dalam tayar spare. Tak ada harapan kita. Tapi maknanya kena. Itu benda yang akan di audit besok. Soalan kita takbir, kadang kita takbir tu ihram tu pun kita confuse. Apa benda kau tu? Kau berdiri dengan tangan apa semua, lafaz tak ada. Takbir tu ihram tu rukun qauli, bukan fi'li. Tuan-tuan faham ke tidak? Bahasa mudah dia, yang penting lafaz, bukannya tangan kau tu yang kau sibukkan. Tak bunyi apa?
Kecuali orang tu bisu, juga lain lah. Mana banyak kita nak sembahyang, nak kena belajar. Sebab Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nabi sebut inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amali salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi SAW, yang mula-mula akan dihisap di akhirat besok ialah solat daripada sekalian amalan. Mula sekali, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau selesai solat, maka selamatlah semua. Aflah wa anjah, jaya dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sekiranya solat itu tak betul, mana rosak, fasad. Termasuk fasad ni tuan-tuan disebut para ulama, solat yang dibuat secara lalai, sambil sembahyang, sambil cari kunci. Allah, tadi balik sembahyang isyak, orang rumah tengah tengok gegar Ganza, letak kunci atas TV, jatuh bawah kabinet. Jumpa dia dalam sembahyang, cari tak jumpa, sembahyang jumpa. Dia boleh flashback habis semua. Fasad, kata para ulama. Dia main tu, saya pun takut cerita buat ni. Takut tak ada benda kita ni. Sebab tu kata para ulama, kalau rosak sembahyang, rosak habis semua, tak ada nilai amalan yang lain. Allahu Akbar. Nampak? Satu. Berapa kali satu lah, yang seterusnya lah. Tuan-tuan pun bukan tulis kan, saya ikutlah, saya nak sebut nombor tu berapa kali satu pun kira benar. Tadi satu dah kata. Habislah balik, habis. Tak ni. Kemudian saya pun dah malas nak guna nombor. Kemudian di dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut juga, kita ni bertipu apa sebenarnya? Ni kuliah maghrib ke kuliah apa sebenarnya? Saya pasal saya masuk tadi tengok orang beri masak kambing. Oh, ni bukan kuliah maghrib ni, kuliah lain ni. Dah tak hujan ni, kena berhentilah. Saya lajukan sikit. Jam berapa? 9.10. Ada lagi berapa page? Tak banyak, ada 13 page lagi. Tak, saya perhatikan sikit ni jalan. Baik. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menghalang daripada kekeji dan munkar. Jadi sebab itu solat ni satu benda yang Allah jadikan sebagai shield. Ni orang Putrajaya cakap putih lah sikit. Sedang dengar saya cakap orang putih ke bunyi lain? Shield apa? Perisai kan? Perisai. Shield. Perisai. Maknanya solat itu diperisai untuk prevent. Sebab itu dalam surah Maryam ayat 50 Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan. Allah sebut kemudian mereka digantikan dengan satu keturunan yang mencuaikan sembahyang. Ini kita risau. Maknanya datang keturunan yang selepas itu pula Allah gantikan. Kita ni habis, besok anak-anak kita habislah. Takkan sampai sudah kita je, orang lain pun nak juga. Jadi besar pula. Maknanya dia dah besar, kita matilah, itu je. Allah sebut selepas itu datang keturunan yang adha'us salah,
dan dia kawan terus duduk, wattaba'u syahwat. Dia kawan duduk, adha'u solat, wattaba'u syahwat. Dia akan ikut hawa nafsu. Maksudnya ikut suka hati dia. Dia akan ikut suka hati dia. Dia orang yang tak nak sembahyang, tuan, dia ada penyakit ikut suka hati dia. Dia memang jadi begitu. Mungkin dia tak bagus ni, tapi ikut suka hati dia. Cara dia fikir, ikut suka hati dia, dia rasa dia jadi gitu. Tapi ingat pula, orang solat pula, kalau dia lalai pun dia sama 2 kali 5. Dia tak ada kesan. Kerana solat ini dia tujuannya untuk prevention, untuk prevent, untuk shield. Tapi kalau dia tak dibuat betul-betul, dia ibarat macam kubu tu tak kuat lah. Bila kubu tak kuat, hujan balik, sambung balik, nampak je. Bila kubu tu tak kuat, sebab tu kita jadi tak tentu alik. Maka dia punya faham dia mudah saja. Kalau kita menunjukkan kubu kita tak kuat lagi, walaupun kita rasa kita sembahyang bagus dah, walaupun kita rasa dahi kita hitam dah. Ada orang dahi hitam, dia tekapnya dekat sejadah tu, turun sujud tu memang gedegar, pasal nak bagi hitam dahi, min athari sujud, daripada kesan sujud. Dan jadi itu satu peringatan Allah Ta'ala. Kerana solat dia adalah sebagai prevent. Jadi kalau kita, senang gini je, simple. Kita senang kita angkat tangan kat bini kita. So makna solat kita, you have no value about your solat. Understand? Kita pun sama juga kan. Kalau pergi pejabat pun sibuk, entah apa-apa, entah berhubung dengan orang bukan laki kita, bukan main lagi, sampai kawan tu pun naik mabuk langgar dinding. Faham tak kak? Oh kak, buat kita pergi pula nyampah saja. Tak, orang sini tidak lah. Tapi saya pesankan begitulah. Lagi zaman-zaman teknologi, ya, khususnya perempuan, mengarut tenang. Ya, jangan semua nak gambar sikit, tak apa-apa. Saya ada tengok orang sekarang ni semua forward. Sekarang ni betul lah, memang zaman TikTok ni. Sebab semua ada cop TikTok bawah tu. Kan? Dia satu lagi apa? CapCut. Apa? CapCut. Itulah. Zaman sekarang. Ada satu tu, dia macam bagi peringatan lah, saya tak ingat lah siapa, orang forward. Tapi dia macam petu lah, macam petu. Tapi dia bagi peringatan tu joget. Saya tengok, saya kata banyak berjoget daripada peringatan. Tuan-tuan faham ke tak? Macam contoh, joget, makan ubat, dah tu je. Maknanya 2 minit joget, 3 saat je makan ubat. Joget, makan ubat, itu je. Jadi dia kata, ini dia kata kita nak mengisi ruang daripada orang yang mengarut tu, kita buat pesan yang baik, kata dia. Betul lah pesan yang baik, tapi kau berjoget tu lagi lama daripada yang kau nak cakap makan ubat je. Baik kau keluar muka makan ubat, baik. Ini berjoget lagi lama, joget. Jadi orang sebenarnya nengok kau berjoget ke dengar kau cakap makan ubat? Tuan-tuan faham ke tidak? Faham tak tak? Kadang tak apa nak tunjuk goreng telur dadar je. Dia punya berjoget dengan telur dadar tu panjang berjoget daripada tengok masak telur dadar. Deng, dah siap, kata dia. Itu je. Dan tu yang berjoget-joget main lembu tu berbedahnya. Ni hari ni nak menunjukkan kita punya shield, kita punya benda pula cakap Melayu tu dia, perisai kita lemah. Apa dia? Solat. Tu. Habis. Ibn Hazm rahimahullah disebut pula, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang melewatkan solatnya pada waktu yang sebenar atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang salah. Saya pun sebenarnya solat isyak ni saya tak suka lewat sangat. Lepas pada azan patut 10 minit ni, masalahnya saya pun tak tahu ceramah sampai pukul berapa.
Sebab kadang-kadang ada orang tuan dia datang nak sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat pula lah. Hari ni mikir sembahyang Jumaat je, saya tak tahu pasal apa. Ya, ceramah pagi tadi sebut pasal sembahyang Jumaat, hari ni tersasul sembahyang Jumaat. Ada orang dia datang nak solat Isyak berjemaah, dia nak dapat pahala separuh malam. Tiba-tiba kata ceramah 9.10 tak habis lagi. Kawan tu dah pesan kat bini dia tadi, I pergi solat kejap, lepas solat kita pergi makan tom yum. Sekali azan tak solat lagi, 9.10 tak solat, bini dah masak, you ni jadi ke tidak makan tom yum. Jadi saya minta maaf tuan, bagi minta maaf kat bini masing-masing lah kalau sekiranya saya menyebabkan bini tak jadi makan tom yum hari ni. Tuan-tuan, saya lajukan. Jadi sebab tu solat ni saya kata, saya hari ni saya memang betul saya tak tahu pukul apa nak habis. Jadi saya cuba salah. Tapi sebenarnya kebiasaan saya solat kuliah maghrib memang 10 minit lepas tu saya berhenti. Yang ni saya nak cepat-cepat lah. Sebelum 9 suku saya berhenti. Boleh WhatsApp lah bini masing-masing. Ni Ustaz kata sebelum 9 suku. Dia jawab tu, awak percaya sangat lah Ustaz tu kata. Dan Allah sebut dalam Quran tentang orang yang solat tapi solat dia no value. Ya. Surah Al-Ma'un ayat 4 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ada dua, kalau kita tengok dalam tafsir dia ada dua sebut. Syarahnya pertama fawailul maknanya neraka wil lah. Ada syarahnya itu. Satu lagi disebut fawail celakalah orang yang solat. Solat pun celaka. Baik tak sembahyang kata dia. Lagi-lagi celaka. Tuan-tuan faham ke tidak? Ya. Sebab tu saya minta maaf tuan-tuan. Saya hari ni kebetulan terbaca. Saya ni tak rajin buat komen-komen dekat dalam Facebook semua ni. Ya. Saya ada terbaca, tapi tak tahulah. Saya pun tak ada nak sebut siapa-siapa, cuma saya terbaca supaya saya rasa benda ni salah. Dia kata, yelah, saya tahu hari ni orang bertikai soal aliran tasawuf ni, ya. Dan saya tengok di media sosial ni orang bertikai, saya malas nak join. Cukuplah yang ada tu. Dan macam orang main bola, dalam padang tu bertumbuk dah 11 lawan 11. Tuan-tuan, satu stadium masuk, dah kita nak tengok siapa. Tuan-tuan faham ke tak? Dia dah bertumbuk 11 lawan 11. Tuan-tuan masuk satu stadium, dah tak nampak siapa lawan siapa dah. Macam tu ibarat dia, faham? Sebab tu saya malas nak campur dan tak clear lah. Cuma saya agak tak berapa nak setuju. Ada satu statement saya baca, dia kata aku rasa beruntung dalam hidup sebab aku dapat cium dua kaki orang. Satu kaki ibu yang melahirkan aku, satu kaki tok guru aku, kata dia. Lepas tu dia bagi tahu ada orang tanya pasal cium kaki tok guru. Macam tu lah lebih kurang ayat ni. Saya pun baca sebentar lalu, tapi saya jenis tak suka nak mengomen masalah ni. Idea ada nak komen, tapi nak komen tu rasa kerdil pula rasa. Aku rasa macam tak layak je orang ni tantah solat tahajud 100 rakaat. Aku baru niat je. Yang niat kan, malam ni bangun lah, tak bangun pun niat ni. Jadi dia kata seorang syekh ni ditanya bagaimana kenapa kenapa sampai nak cium kaki tok guru. Kalau lebih kurang ayat dia, maknanya ni tok guru ni merujuk kepada syekh tarikat. Jadi syekh tu kata kenapa ditanya pasal cium kaki tok guru. Kalau ditanya ada tak, ataupun dia kata ayat ni, bagian mana yang kau tak cium isteri kau, dia kata itu lebih kurang lah. Faham tak? Maksudnya kau nak tikaikan cium kaki tok guru, sedangkan kau cium bini kau tu tak kat mana-mana kau cium. Contohnya gitulah. Jadi saya rasa ni satu statement kurang cermat. Tuan ni pasal menyamakan isteri tadi dengan tu. Sebab apa? Dalam konteks ini isteri tu jelas, sehingga kan dalam bahasa ni digunakan, kata Nabi SAW, kau bersama dengan isteri kau itu
dia kira pahala. Maknanya dalam konteks isteri itu dia suatu ibadah yang jelas. Faham tak? Kerana soal hubungan suami dengan isteri itulah hubungan yang dihalalkan dengan nama Allah Ta'ala. Dan dia suatu yang jelas pada setiap perbuatan. Mana buat baik ke tuan-tuan, berkasih sayang ke, semua jelas benda yang diberikan pahala. Adapun soal yang lain daripada itu, kalau kita nak mengambil kepada pandangan-pandangan pada aliran-aliran, janganlah kita menyamakan dengan sesuatu yang jelas. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Yang ni jelas, ni very clear. Soal suami isteri ni jelas. So, tak ada orang pergi tanya dengan dia, ketuk pintu rumah, Assalamualaikum, suami isteri kan? Ni ada pegang-pegang tak tadi? Agak-agak dapat selipar ke dapat penampar? Faham tak tuan-tuan? Kerana benda itu jelas. Faham? Jadi itu benda yang jelas, itu tidak sepatutnya kita letakkan setaraf dengan benda yang mungkin dia adalah sesuatu yang kena mengikut satu kelompok tapi tidak kena pada majoriti. Faham tak? Kerana aliran sufi ni dia lain, setiap satu aliran pun lain-lain. Jadi kita tak boleh nyamakan itu. Saya rasa kurang cermat kerana menggunakan kaedah tu seolah-olah merendahkan institusi kekeluargaan tu. Jadi saya kata sebab itu kita sebut kadang-kadang dalam masalah kita beragama ni kena bertenang-tenang. Bertenang-tenang. Sebab itu orang yang semayang pun neraka juga kalau sekiranya solat mereka itu lalai. Ya. Dan yang terakhir saya disebut oleh Nabi SAW apabila ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Ditanya, ya Rasulullah, apa amalan paling bagus? Maka kata Nabi SAW, solat pada awal waktu. Jadi maknanya tuan-tuan, solat yang Nabi terima dalam Isra' dan Mi'raj, dia ada satu nilai yang cukup besar. Yang terakhir ni saya tutup, takut tuan-tuan tak percaya terakhir, pasal aku dah kata dah tak habis 9 suku. Tuan-tuan, yang terakhir saya kata, saya selalu guna analogi. Kita di rumah ada, dipanggil apa? Main switch. Main switch ni kalau guruh, kadang-kadang kuat sangat guruh tu dia boleh jatuh. Atau ada switch plug yang short, short, maknanya ada masalah pun dia jatuh juga. Dia panggil apa? Tendang orang Melayu kata tendang. Trip. Saya orang kampung, dia panggil tendang. Tendang tu betul kan? Ada orang tak tahu dia tendang ni betul ke betul. Tuan-tuan, bila switch kita trip, kita kena pergi dekat main switch, naikkan balik dia punya main switch, lampu hidup balik. Itu je lah saya nak pesan di ujung. Sebagai makluman untuk tuan-tuan, tu bab elektrikal lah. Faham tidak agak makcik? Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya nak kata switch besar tu lah solat. Huru-hara dalam hidup kita, tengok switch besar tu. Apa benda pun kita tengok, apalah masalah kewangan kita ni tak tentu hala, tengok solat kita. Tu tengok first, yang tendang tadi tu, yang trip tu main switch tu, yang jatuh tu solat. Whatever problem dalam hidup kita, tengok tu. Betul tak? Cuba tengok, betul tak? Betul. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada problem, tengok main switch tak jatuh, elok. Tapi cuba tuan-tuan tengok switch kecil-kecil, kan dia ada switch kecil kan, panggil apa? Main switch, second switch. Kan dah main second lah kan. Switch kecil-kecil tu kadang-kadang dia ada trip 2-3, betul tak? Jatuh. So tuan-tuan fokus yang tu. Tu mungkin sedekah, yang tu mungkin switch baca Quran, yang tu mungkin switch silaturahmi, itu mungkin switch ilmu. Jadi mungkin yang itu yang jatuh. Sebab itu dia letak apa dia panggil?
blackout juga kan. Bila dia tendam, yang besar pun jatuh juga. Kita pun naikkan, elok lah kita yang besar tu. Tapi kenapa trip tadi yang tenang balik. Kita pun turunkan semua. Betul tak? Naikkan main switch, okey. Tu solat tu, main switch okey. Tak naikkan balik satu-satu. Tengok. Okey, solat terakhir. Naikkan pula Quran, okey. Switch yang ni, ini siapa ni? Switch sedekah. Blackout. Sedekah kita problem. Faham? Tuan-tuan, faham ke tidak? Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Saya takut tuan-tuan tak percaya pula saya nak berhenti dah. Saya minta maaf banyak lagi tuan. Saya sebenarnya betul-betul tak tahu sama ada ceramah ni habis mengisyak ke ataupun sebenarnya hantam sajalah. Tapi apa nak kata, nasi telah menjadi bubur. Kambing dah pun dipanggang. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sikit untuk kita ingat tentang ibadah solat kita, khususnya kita pun nak masuk bulan Ramadan tak lama lagi. Dan saya pesankan tuan, sebagai buat tangan terakhir, carilah buku-buku berkaitan dengan ibadah solat. Saya nak pesan gini je, beli buku yang ada gambar. Kita ni baca lah, tak faham. Dia bukan tak baca, dia baca. Ada orang dia masalah, dia tak tahu dia siapa. Dia tak tahu dia siapa. Dia bukan orang jenis membaca, dia kena orang menengok. Dia visual punya orang. Dia baca, tak ada harapan. Tengok, orang macam ni punya. Elok tu sembahyang dia. Rupa dia dengar ceramah tak masuk. Dia bukan visual, dia bukan audio, dia visual. Patut hari tu ceramah yang daripada lepas maghrib sampai 9.25 tunjuk gambar je. Ni rupanya elok semua. Dia kurang itulah. Jadi belilah buku solat, cari macam-macam ada. Mazhab Syafi'i punya pun ada yang cerita tentang sifat solat Nabi SAW. Macam-macam. Beli buku tu, tengok macam mana ditunjukkan. Takbirnya bagaimana, kedudukan tangannya, rukuknya macam mana. Jadi kita tahu. Jadi semua jadi tangan tu biar ada nampak dia punya improvement. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, cukuplah. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.